beza-beza. Kalau misalnya kamu ada jumpa besi, okey senang. Kan air tin air tin tu kan, kamu dah siap minum, kamu cuci dia, lepas tu kamu gunting dia. Buka dia, minta bantuan daripada kamu punya ahli keluarga supaya kamu dapat gunting dia. So buatkan bentuk rama-rama. Okey, contohnya lah lelaki ke contohnya kan, dia kata tak naklah cikgu buat bentuk rama-rama, nak buat bentuk lain. Buatlah bentuk lain asalkan bentuk dia sama. Contohnya kamu tak nak bentuk rama-rama, kamu nak buat bentuk kereta. So buat 3 bentuk tu sama, 3 kereta tetapi bahan yang berbeza. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, contohnya yang warna biru ni, ini ialah plastik jernih. Ni dia buat. Lepas tu yang kedua ni warna kuning ialah plastik berwarna dan yang merah ni ialah kad manila. Jadi bentuk dia sama. Okey, lepas tu sama juga kalau misalnya tak ada aiskrim stick ni. So tak apa, tak payah kamu gunakan stick dia pun tak apa. Asalkan ada bentuk ni berbeza-beza. Tetapi kalau misalnya dia ada stick tu lebih senang untuk dia dipegang macam ni. Itu saja. Boleh? So cikgu nak suruh kamu hasilkan ni. Kalau kamu nak hasilkan lebih daripada 3, lagi bagus. Contohnya nak buat 5, kamu dekat rumah ada banyak lagi bahan-bahan. Nak buat dengan kain pun boleh sebenarnya. Tetapi pastikan kain tu bukan jenis kain yang lembek. Nanti kalau kain tu lembek nanti susah untuk kamu pegang dia. Jadi ia sebenarnya untuk kita buat perbezaan dari segi kejelasan bayang-bayang. Nanti bila kita suluh dia, adakah bayang-bayang dia tu betul-betul gelap ataupun sama-sama kita panggil dia kabur ataupun tak ada bayang. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. So kalau tiga-tiga ni kita boleh buat ramalan. Kalau plastik jernih ni tiada bayang. Kalau plastik berwarna ada bayang tetapi kabur. Kemudian kalau kad manila, bayang dia sangat jelas. Apa sebab dia? Sebab dia ia adalah sifat bahan yang berbeza, sama ada dia legap, translucent, lut cahaya ataupun lut sinar. So 3 tu. Okey, so sekarang kalau tak silap cikgu, muka surat minggu lepas, cikgu masih ada hutang aktiviti book tu, buku itu dia. So muka surat berapa? Cikgu belum siap lukis tu. Sekejap. Okay, yang melukis gambar pokok tu belum selesai cikgu, tak silap cikgu minggu lepas. Okay, so sekarang kita nak habiskan tajuk tu, kemudian kita masuk tajuk cahaya. Okay. Ni ke? Ni belum siap kan? Muka surat 47. Betul? 47 kita belum selesai kan? Hari tu saya dah lukis 2 ni ya. Okay, so hari ni kita nak sambung melukis 2 lagi di bawah ini. Okay. Okay, so hari ni oleh sebab cikgu jumpa dah pembaris dia dekat mana, jadi kita nak pakai pembaris. Okay. Ni ya. Cikgu gunakan warna hitam lah. Okay. So, kena pakai ni juga. Okay, sekejap. Cikgu sambungkan ni. Okay. So, keluarkan pembaris. Habis lukis dengan betul. So, dekat sini kita buat yang pertama kotak dia. Lepas tu, kita alihkan kotak ni ke tepi sikit. Tapi ini kita cuma buat sikit saja. Okay, lepas tu tukar pembaris ni. Okay.
Dan di bawah dia okey. Aduh, macam tak ni je. Tak boleh. Tu. Yang ni bawah sikit. Yang ni bawah sikit. Okey, lepas tu ni dah siap dah guna pembaris ni. Kita tak nak guna dah. Kita perlu lukiskan satu pasu pokok di kat dalam sini. Okey. Lepas tu kita lukiskan dia punya daun. Cuba untuk keluar. Dan di luar ni kita lukiskan matahari. Label dia, okey, label dia senang je. Ini saja, kotak hitam. Okey. Ai. Kotak hitam. Ini sahaja. Okey. Boleh. Okey, kemudian yang ini pula ialah untuk sentuhan. Jadi untuk sentuhan, kita cuma kena buat daun semalu tu dan lukiskan tangan. Apa kata kita lukis? Tak apalah, lukislah daun semalu tu dulu. So daun semalu. Okay. Kemudian kita perlu lukiskan satu tangan. Okay. Tangan. Tangan. Itulah lebih kurang. Okay. Okay, ni adalah tangan. Jadi kita sentuh dia. Tulis kat sini. Kita tulis sentuhan. Okay. Cikgu bagi masa. Okey, kita pun pergi ke muka surat yang seterusnya. Belum? Okeylah. Cikgu pun masuk lambat. Cikgu sebenarnya tadi dah masuk, lepas tu dia terkeluar balik. Masuk, terkeluar balik. Tak apa. Tadi lepas kelas dengan murid tahun 1, tiba-tiba dia ada technical error dengan whiteboard ni.
Okay. So yang atas ni macam mana? Ni. Jelaskan. Okay. Yep. Ini satu. 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 Kita buang. Lukiskan dia. Ni dah siap dah minggu lepas sebenarnya. Tak apa, cikgu sambung sekejap sementara menunggu kamu ni. Okey, lepas tu kamu siapkan dia punya akar dia. Lepas tu dia punya daun dia. Aduh. Cikgu tak mahir lagi nak menggunakan ni. So ini dia punya akar dia. Yang ni yang minggu lepas punya. Okey. Lepas tu yang ni, yang Spiderman dengan water tu, nak lukis bulat ni payah juga ni. Okey, tak apalah. Okey, dah siap muka surat ni ya. Kita pergi muka surat yang seterusnya. Muka surat 48. Betul? Clear canvas. Okey. Muka surat 48. Okey, so sekejap. Okey. Sedia TP6. Okey, sikit je lagi. Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang kepentingan lupa pen dia. Cikgu pakai pen merah ha? Okey, kepentingan gerak balas tumbuhan. Kenapa pokok-pokok ni kena bergerak balas kepada cahaya, kena bergerak balas kepada air, graviti dan sentuhan. So dia kata ada kaitan dia dengan proses fotosintesis. Okeylah, taklah dia tulisan dia macam tu. Okey, so ibu membeli satu pasu dan sejenis tumbuhan yang kamu tak tahu spesies dia ni. Ni nampak macam apa? Rumput ke daun lidah buaya. Jadi pun dia kata ibu cakap dengan kamu ni assignment kamu. Dia kata apa? Uruskan tumbuhan tersebut supaya dia hidup dengan subur. So andaikan kamu meletakkan tumbuhan tersebut di kawasan berbumbung, apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan itu selepas seminggu? Apa jadi pada pokok ini? Adakah dia akan hidup subur? Mati, okey. Selain daripada mati. Apa betul saya tak dengar. Kalau dia tak mati, dia jadi apa? Okey, sebenarnya taklah semestinya mati. Seminggu takkan terus mati. Okey. So, sekejap saya letak kat sini. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan ni kalau dia misalnya dia tidak mendapat cahaya matahari, terutamanya yang jenis daun-daun macam ini, mula-mula warna daun dia mula-mula daun dia hijau kan, asal dia daun dia berwarna hijau. Tetapi bila dia tidak mendapat cahaya matahari, daun dia akan menjadi warna kuning. So daun cikgu besar lagi ya. Besar lagi lah. Oh dah habis. Daun dah tulisan pun dah lah ni, dah paling kecil dah ni. Kejap cikgu ubah dia punya muka surat ni sekejap. Dia terlalu besar. Sekejap cikgu.
Besarkan dia dulu. Sebabnya akibat dia ada kesan pada dia punya muka surat. Oh, ni apa hal? Tengok. Okay. So, daun tumbuhan menjadi kekuningan. Daun tumbuhan itu menjadi, boleh juga menjadi ataupun bertukar, kita tukar, bertukar. Bertukar, lebih tepat. Sebab kita daripada hijau kan, bertukar ke kuningan. Okay. Tadi siapa yang jawab mati tu, cikgu nak cakap dengan kamu ni, kita ubah mulai sekarang. Tidak semestinya mati, tapi paling dekat kamu boleh cakap ialah sebenarnya layu. Jangan terus cakap mati. Sebab baru seminggu. Faham? Ingat baik-baik, dalam sains ni tak semuanya mati. Cikgu rasa cikgu dah explain banyak kali dah dengan kamu. Tak pergi kantin, mati. Ada ke macam tu? Tak kan? Kita pun logik. Jangan kita shake-shake kita fikir mati saja. Sebenarnya ada kesan dulu. Jangan terus mati. So kenapa dia mati? Kenapa? Sebab dia duduk di kawasan berbumbung. Apa yang dia tidak dapat? Kerana tiada cahaya matahari. Bagus. Kerana tumbuhan, kenapa semakin saya ingat tulisan ni? Tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari. Okay. Okay. Alang-alang tu cikgu nak bagi tahu dengan kamu tips untuk peperiksaan kamu nanti. Kalau nanti dia kata kerana tumbuhan, kamu jawab kerana ia, kerana dia, itu tak boleh dalam sains. Tumbuhan, kita sebut dia tumbuhan. Kalau dia haiwan, haiwan. Kalau dia ia tu tak sesuai, tak boleh dalam sains. Okey, apakah keperluan bagi menjalankan fotosintesis? Nak kena ada apa? Ada 4 perkara. Kamu masih ingat ke tidak? Berapa? Ada 4. Yang pertama mestilah cahaya matahari. Kenapa saya ingat? Cahaya matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, apa? Udara apa yang diperlukan? Gas apa yang diperlukan ni? Apakah gas yang diperlukan? Karbon dioksida. Bagus, alhamdulillah. Seronoklah cikgu kalau mengajar je budak faham. Cikgu paling seronok benda tu lah. Yang minggu lepas yang kita dah baca ni kan, karbon dioksida. Terima kasih kerana faham. Dan satu lagi yang berwarna hijau tu, nama dia apa? Klorofil. Very good. Bagus, klorofil. Klorofil. Okay. So ada 4 yang diperlukan. Mesti cukup 4. So kalau misalnya, cikgu alih sini sikit. Sebab dia dah berbelit-belit tu kat situ. Klorofil tu yang menyebabkan daun menjadi warna hijau. Okay, so apa hasil dia? Ada 2. Lawan dia. Apa yang hasil dia? Yang pertama ialah gas apa? Guna karbon dioksida tapi hasilkan gas apa? Oksigen. Oksigen. Okey. Ni rasa gembira saya mengajar sebab budak boleh jawab macam ni. Harap-harap nanti exam boleh jawab. Dan satu lagi, dah hasilkan oksigen. Yang paling penting, makanan dia tu kita panggil apa?
Kanji. Kanji, yes. Ataupun glukosa. Kanji boleh ataupun glukosa. Cikgu tulis dalam kurungan. Kalau kamu jawab glukosa lagi tepatlah. Kalau kanji pun boleh juga sebab kanji ni ada pelbagai jenis. So glukosa pun boleh. So ada dua. Guna 4, hasil dia 2. Okay, ingat ni senang je. Tak lama dah nak exam. Ada exam tau. Sebab sikit agama ni dia nak satu penilaian. Tak apalah, jadi kamu bersedia. Tapi daripada kelas ni nampaknya alhamdulillah ada murid yang bagus yang boleh memahami apa yang kita sudah ajar. Okey, kita pun nak settle satu lagi muka surat. Okey, muka surat yang terakhir iaitu ini. Macam nak kena melukis-lukis je dia kata. Ya, memang. Okey, so cikgu pin dia. Dia kata soalan ini ialah hasilkan satu rajah yang kreatif dan inovatif untuk menunjukkan kepentingan gerak balas. Okey, cuba kita highlightkan dia. Apakah kepentingan gerak balas ini? Okey, kepentingan gerak balas tumbuhan dalam membantu proses fotosintesis di ruangan di bawah. Okey, sebenarnya jawapan ni kita boleh tiru dalam buku teks. Okey. Apa ni? Okey, kita pun tengok buku teks tajuk tumbuhan tu sebelum ini. Dia sebenarnya ada di sini. Tapi kalau nak guna yang ni dia ada complicated sikit tapi kita boleh buat ni. Okey, ni dia jawapan dia. Kamu lukis pokok tu dekat tengah, lepas tu kamu buat keperluan hasil. Boleh? Okey, so apa kata kita buat dia? Tetapi okey lah, betul lah. Okey, so kita lukiskan pokok tu dekat tengah. Cikgu nak gunakan warna hitam untuk melukis pokok tu. Okey, kita lukis pokok yang simple je. Okey. Yang pertama kita lukiskan daun dia. Lepas tu ada daun lagi. Okey, lepas tu ada akar. Okey, lepas tu akar dia. Okey. Tak apalah, akar dia tak cantik sangat pun. Lepas tu dia ada satu ranting yang ada buah. Okey. Nak besarkan lagi ke ni? Okey, macam ni sikit. Lepas tu di atas ni kita boleh lukiskan satu yang ada bunga. Okey. Okey. Ini contohnya sahaja. Kemudian okey, kita pun labelkan dia keperluan dan apa kata kita tak payah buat tajuk keperluan tu, kita gunakan warna. Warna merah untuk keperluan ataupun tidak, warna hijau macam mana? Ataupun macam ni, kita tulis dulu, lukis dulu matahari ni. Okay. Semula. Okay. Lukis dulu matahari kat tepi ni. Barulah tahu cahaya matahari. Okay, so kita tuliskan dia cahaya matahari. Awak ni rupa nak buat dia punya tanah dia. Okay, cahaya matahari. Buruknya tulisan cikgu.
Lepas tu ada karbon dioksida. Dalam tanah ni kita tuliskan air. Di luar ni kita tuliskan, okay, sini kanji. Sini kita tuliskan oksigen. Lepas tu klorofil ada dekat sini. Macam mana kita tulis macam ni je lah. Tambah je daun ni, kita tulis klorofil. Klorofil. Okay, lepas tu kita pakai yang warna-warna ni untuk kita melukis dia punya anak panah. Dan bulatkan dia. Okay, cahaya matahari. Cahaya matahari masuk ke dalam pokok. Buat macam tu. Jadi maksudnya dia diperlukan lah. Karbon dioksida pun sama. Buat dia masuk ke dalam pokok. Okay. Klorofil pun sama. Buat dia masuk ke dalam pokok. Air masuk ke dalam akar ni. Okay. Kemudian kita tukar warna kita. Untuk hasil kita gunakan warna biru lah. Okay. So biru. Oksigen. Kita keluar dia. Daripada pokok. Keluar. Jadi oksigen. Dan satu lagi. Pensel warna apa dia? Kalau kamu tak ada warna tak apalah. Kalau ada warna pakai pensel warna je. Tak payah warnakan dia. Cuma yang bulat dengan anak panah tu kamu buat dia jadi berwarna tu je. Boleh? Kita pakai pensel ni. Balat pakai pensel pun boleh lah. Masakan ada beza ni. Ada beza keluar masuk. Tu dia. Ini keperluan. Ini hasil. Tulis hasil kat atas tu. Hasil. Allah, cikgu punya ni ha. Selalunya cikgu cakap murid kerja kena kemas. Tapi ni kerja cikgu macam ni sebab cikgu tak pandai pakai ni. Hasil. Ni sebelah ni keperluan. Pakai merah. Banyak. Merah. Kepala merah ni. Keperluan. Aduh. Tu. Okay. Itulah dia punya kelas ni hari ini. Nampaknya kita sudah habis muka surat ini, tajuk tumbuhan. Untuk tajuk cahaya, okay. Macam mana? Okay ke Alisha? Dah berjaya melukis? Siapa ni? Zulfi ada. Okay, so untuk yang cikgu suruh buat tu nanti kamu hantar dia di Google Classroom sama seperti kerja-kerja yang sebelum ini.
Aduh, cikgu tengok ni banyaknya yang tak buat ya. Okey, tak apalah cikgu faham ada yang masalah dekat rumah dan sebagainya. Okey, mana? Sign. Sign. Okey. Yang sebelum ni, yang ni dah buat. Yang ni, Akilah ada tak hari ni? Tak ada. Ni dah ada yang hantar ni. Mak Syafwan dah hantar. Ada lagi tak ni orang lain nak hantar ni? Ya tu Syafwan tu. Cantik. Sangat bagus. Siapa lagi yang nak hantar? Boleh hantar. Mana tahu cuti ni kamu ada masa untuk buat. Jadi cikgu buka saja. Boleh hantar. Ni Khalifah punya. Tu. Kenapa tu? Marah cikgu ke? Lagi Hamzah pun dah buat. Oh, Ustaz ke ni? Tu cantik. Okay. Dengan Niazma Najwa. Akilah tu dia tak buat tu. Entah dia. Tu Niazma Najwa punya. Okay, so kiranya ada 4 orang yang buat. Ni tak tahu ni Nak Akilah ni entah datang dari mana dia pergi hantar. Tapi tak ada hantar pun, tak ada apa-apa pun. So kepada murid yang lain yang belum siapkan ini, boleh siapkan juga. So ada 2 sudah. Janganlah bertangguh-tangguh buat ya, sebab nanti nak bagi projek lain lagi, ada lagi projek tajuk lain lagi. Jadi semakin banyak kamu tak buat, semakin banyaklah nanti nak kena siapkan. Jadi cikgu sudah buka dekat sana, kamu boleh hantar. Kejap. Rasanya tak ada due date kan? Oh ada due. Okay, buanglah due date ni. Okay, cikgu dah buka dia, kamu boleh hantar dia. Jadi tu untuk minggu ini kamu buat yang rama-rama yang muka surat 90 itu tadi. Dan bagi murid yang belum siapkan yang X-ray tu, boleh siapkan X-ray dengan segera. So yang saya rasa lah mana. Okay, sudah lepas. Yang ni senang. Sebab kena buat bentuk dia sahaja. Tapi mesti bentuk dia sama. Okay, boleh ya? Hari ni yang ada hari ni bagus. Terima kasih Husna, boleh buat. Fairul, cikgu belum tengok lagi kamu punya X-ray tu. Safwan dah siap. Mas Dalila, ni siapa? Amir. Siapa tu Amir? Muhammad apa ni? Siapa ni? Amzar Raya. Husna ada, Muhammad Harid. Mana dia Muhammad Harid punya X-ray? Mas Dalila Zulfi. Okay, buat tu. Ada cuti sekolah 2 minggu, jadi kamu boleh siapkan dia. Okay, so harap-harapnya itu yang kalau tak nanti menjawab ni saja boring juga. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak ni? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Semua jelas ni. Ni yang lain ni. Dah siap. Yang dah siap baguslah. Yang dah ni. Okey ya. Cikgu harap kamu boleh buat dia. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu minta maaf tadi ada lewat masuk. Tapi dah okey, dah siap tajuk tumbuhan. Kita akan buat lagi tajuk cahaya untuk minggu yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. 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 Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan cuti.